kerana mungkin akan berlaku perubahan politik menjelang 27 Oktober. Seorang bekas komander polis berbangsa Yahudi mungkin akan menjadi calon nombor 2 dalam Parti Islamis Arab tidak lama lagi. Ahli Parlimen Yesh Atid Yoav Segalovich dilaporkan sedang bersiap untuk meninggalkan partinya dan bertanding bersama Ra'am pimpinan Mansur Abbas. Yesh Atid pimpinan Arya Lapid telah bergabung di bawah kepimpinan bekas Perdana Menteri Naftali Bennett untuk membentuk Pakatan Haluan Tengan Kanan. Dan walaupun pernah mengetuai kerajaan 2021-22 yang turut melibatkan Ra'am, Bennett berkata kerajaan seterusnya hanya akan melibatkan parti-parti Zionis selepas 7 Oktober. Segalovich dijangka akan bertemu dengan Abbas selepas pulang dari percutian minggu depan untuk memuktamadkan langkah tersebut. Dan jika ia diteruskan, beliau akan menjadi calon Knesset Yahudi pertama bagi Ra'am ketika Abbas cuba menjadi parti itu sebagai kuasa politik Yahudi Arab yang lebih luas. Ra'am secara sejarahnya merupakan parti Islamis Arab. Tetapi adakah dengan menambah calon Yahudi boleh memperluaskan tarikan kepada pengundi Yahudi? Atau adakah ia berisiko mengasingkan sebahagian pengundi Arab? Mungkin, tetapi Nicole, apa yang mendorong, dan inilah elemen yang paling menarik dalam hal ini, serta bahagian yang paling mudah disalahfaham, membawa masuk Segalovich ke dalam parti sebenarnya bukan bertujuan untuk mendapatkan undi Yahudi. Ia bertujuan untuk mendapatkan undi Arab. Ini adalah seseorang yang walaupun dia sendiri bukan berasal dari golongan kiri secara teknikalnya atau golongan kiri tegar Israel, sangat populer dalam kalangan bakal pengundi Arab. Mansur Abbas, menurut laporan laman web Zman Yisrael, telah menjalankan satu tinjauan pendapat dalam kalangan pengundi Arab dan memberikan senarai 5 atau 6 ahli politik Yahudi dan bertanya, yang mana satu paling menarik bagi Anda sebagai calon? Dan walaupun ia adalah senarai 5 atau 6 orang, Segalovich mendapat 75% undian. Ini bertujuan untuk mendapatkan undi Arab, bukan bertujuan untuk mendapatkan undi Yahudi. Dan kenapa dia begitu popular? Kerana beliau merupakan tokoh utama dalam polis Israel dan dikenali sebagai yang paling berkesan, baik dalam polis maupun dalam kerajaan, dalam memerangi jenayah ganas di sektor Arab. Dan walaupun berkaitan dengan isu politik dan geopolitik dalam konflik Israel-Palestin, isu jenayah ganas yang dahsyat di komuniti Arab adalah isu hangat bagi ramai pengundi ini. Dan mereka melihat apa yang mereka anggap sebagai keberkesanan Segalovich dalam memeranginya. Dan itulah sebabnya beliau adalah seseorang yang boleh membantu mendapatkan undi Arab ketika Ra'am bersaing dengan parti-parti Arab lain. Dan ia jauh kurang berkaitan dengan mendapatkan undi Yahudi. Sekarang, Mansur Abbas mengatakan bahawa ini diharapkan dapat menjadikan Ra'am lebih diterima sebagai rakan gabungan dalam satu cara atau lain dengan parti-parti lain. Saya tidak fikir itu mempunyai masa depan yang cerah. Parti-parti ini, sama ada Naftali Bennett, sama ada Gadi Eisenkot, pemimpin parti atau yang lain, mereka tetap berpegang pada pendirian mereka terhadap Ra'am. Dan saya tidak fikir meletakkan calon Yahudi, walaupun di tempat kedua, walaupun seseorang yang sangat dihormati seperti Segalovich, akan menjadi sesuatu yang mengubah pendirian yang sudah sangat kukuh oleh parti-parti tersebut. Tetapi dari segi mendapatkan undi Arab, disinilah Mansur Abbas fikir ia mungkin berkesan. Walaupun awak betul, Nicole, ada sebahagian penyokong yang tertanya-tanya sama ada ini langkah yang betul. Tetapi Abbas berharap ramai lagi akan benar-benar menyokong perkara ini. Amir, bolehkah awak huraikan lagi apa yang Owen katakan tadi? Begitu banyak senarai parti yang secara terbuka menolak untuk menyertai kerajaan baharu bersama Parti Arab atau sekurang-kurangnya menyatakan bahawa mereka hanya akan menyertai kerajaan baharu bersama Parti Zionis. Jika Parti Ra'am bagaimanapun kini mempunyai seorang penggubal undang-undang Yahudi, adakah itu boleh mengubah pendirian sesiapa? Saya gembira kerana saya boleh tidak bersetuju dengan Owen. Kalau tidak, saya akan jadi tidak diperlukan. Tidak pernah. Sekarang awak tak akan jemput saya ke rancangan awak lagi. Owen betul dari segi taktikal, tapi Mansur Abbas berfikir secara strategik. Dia tidak melakukannya untuk mendapatkan lebih banyak undi Arab atau undi secara umum. Apa yang dia cuba lakukan, dan Segalovich mungkin mempunyai semangat yang sama. Dia mahu Segalovich menjadi penghubung. Kita telah bercakap tentang perisai manusia dalam perang ini. Segalovich mempunyai potensi. Mungkin dia satu-satunya yang mempunyai potensi untuk menjadi penghubung. Bukan sahaja antara masyarakat Israel atau masyarakat Israel yang lebih besar dan segmen Arab, tetapi juga antara 60 atau mungkin 59 kerusi di Knesset, kurang daripada majoriti, dan 5 atau mungkin 8 kerusi lagi sekiranya mereka menyertai, yang sebelum ini dianggap tabu. Sekarang, jika Segalovich ada di sana dan beliau adalah calon mereka untuk menjadi menteri, contohnya Menteri Keselamatan Awam, beliau tidak boleh digambarkan oleh Netanyahu atau orang lain sebagai tidak layak untuk jawatan itu.
Jelas sekali, beliau adalah calon yang paling sesuai. Jadi jika itu berlaku dan menjadi tanggungjawab Abbas untuk menunjukkan bahawa beliau benar-benar serius. Abbas akan digambarkan sebagai seorang ahli alkimia kerana beliau menghasilkan emas daripada udara kosong. Baiklah, anda berdua memberikan sesuatu yang menarik untuk dinantikan dalam pilihan raya akan datang yang sememangnya tidak pernah membosankan. Amir Oran dan Owen Alteman, terima kasih kerana bersama saya di studio i24 News. Terima kasih. Nicole